innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pada waktu malam, bermula destinasinya di Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa alladhi barakna haulah, yang telah kami datangkan keberkatan sekitarnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami nak tunjuk akan kebesaran-kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala ini yang maha mendengar lagi maha melihat. Sadaqallahul aliyyul azim. Suratul Isra. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala, pertama-tama kalinya marilah kita sama-sama panjatkan, nyatakan ya rasa syukur kehadrat Allah. Yang pertama, Allah masih lagi panjangkan umur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur lah sampai kita bertemu dengan Ramadan. Yang kedua, kerana Allah Ta'ala berikan kesihatan yang berterusan dah sampai saat ini, dan juga seterusnya. InsyaAllah pada pagi ini, bagi menggantikan tempat yang berhormat Al-Fadil Ustaz Anip, yang pagi ini ada urusan, jadi saya pengarah Dataran Ilmu turun sendirilah untuk mengisi sedikit perbincangan pada pagi ini. Yang saya nak bawa, yang saya nak kongsinya ialah berkaitan dengan, walaupun kita dah masuk Syaban, saya nak ke belakang balik, iaitu peristiwa yang terbesar pada bulan Rajab, iaitu Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ni saya nak bawa dalam bentuk pengajaran. Pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ni. Jadi dengan pengajaran itulah kita nak tengok apa panduan kehidupan yang kita boleh buat, yang kita boleh ambil. Dia sebab sirah Nabi ini, kalau kita nak nampak ia mendatangkan manfaat pada hidup kita, kita kena ambil pengajaran. Kalau kita hanya baca sirah Nabi tanpa kita mengambil pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita, jadi macam kita baca buku sejarah. Dia macam buku sejarah lah. Sebab itu para ulama yang mencatatkan sejarah Nabi, dia tak tulis sejarah Nabi, dia tulis sirah Nabi. Betul tak? Kerana tulis as-sirah an-nabawiyah. Bila tang mana-mana sekolah, bila tang mana-mana dunia pun, bila duk kisah Nabi-Nabi ni, apatah lagi Nabi SAW, dia akan tulis sirah an-nabawiyah. Dia tak tulis sejarah Nabi. Walau benda yang lebih kurang sama aja. Okey. Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah sebut laqad kana fi qasasihim, karena sesungguhnya pada kisah-kisah Nabi-Nabi ini, 'ibratun, dia ada pengajaran, liulil albab, bagi mereka yang berfikir. Berfikir. Maksudnya kalau kita nak menjadikan sirah Nabi ini ada manfaat yang besar dalam kehidupan kita, kita kena ambil pengajaran, dan daripada pengajaran itulah menjadikan kita terfikir. Okey, baik. Tabah kita mulakan dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Amin amin ya rabbal. Baik. Yang pertama, kita ambil pengajaran yang pertama untuk kehidupan kita ni. Saya nak kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Macam mana boleh berlakunya peristiwa Isra Mi'raj ni? Macam mana boleh mainnya peristiwa Isra wal Mi'raj? Apa rentetan yang Allah Ta'ala menjadikan peristiwa Al-Isra, perjalanan darat, wal Mi'raj, perjalanan naik ke langit, kepada Nabi SAW? Rentetannya bermula daripada gini. Tahun itu dinamakan tahun Amul Huznin, tahun Nabi bersedih. Yang ni semua orang tahu lah, tak apalah. Amul Huznin,
tahun Nabi sedih. Nabi pun ada sedih lah. Macam kita pun sedih, kita manusia. Nabi pun manusia, sedih. Nabi SAW sedih pasal apa tahun tu? Sebab yang pertamanya Abu Talib. Abu Talib buat menekan Nabi, hak duk jaga Nabi, hak dah bawa Nabi pergi ke Syam, nak menega, ajak Nabi menega. Abu Talib ni bila Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, Nabi sampaikan dakwah ke medan masyarakat Mekah secara terbuka. Jadi macam mana tuan-tuan muslim muslimat tahu, Nabi ditentang. Setakat tentang, ada yang al-idha' wa ta'adib, menyakiti, menyeksa, kan, tekanan-tekanan, pressure tu berlaku terhadap Nabi dan para sahabat ketika itu. Pada masa tersebut Abu Talib dia tetap mempertahankan Nabi. Maksudnya dia habaq, siapa jangan nak kacau Nabi nah? Siapa jangan nak kacau Muhammad? Dia tak kata Nabi, siapa jangan nak kacau Muhammad nah? Muhammad tu anak belakang aku. Dia tanya tu. Anak belakang aku. Jangan siapa dah sentuh anak belakang aku. Yalah, Abu Talib ni ayah dia adalah Abdul Muttalib, kan, seorang dianggap dihormati di kalangan masyarakat Mekah ketika itu. Dan orang tak beranilah nak mendekati Nabi SAW. Abu Talib backup Nabi. Tapi Abu Talib dia sokong Nabi, dia backup Nabi bukan kerana apa yang Nabi bawa. Itu bukan kerana perjuangan yang Nabi bawa, bukan kerana akidah Nabi bawa. Abu Talib ni dia sokong Nabi, dia backup Nabi sebab atas faktor keluarga. Itu atas faktor family. Itu je. Sebab itu Abu Talib, kalau kita melihat kepada apa yang kita faham, Abu Talib tetap diazab oleh Allah kerana kekufuran ataupun kafir dia. Maka di saat Abu Talib, di saat Nabi SAW memang perlukan Abu Talib, di saat itulah Allah matikan Abu Talib. Allah matikan Abu Talib di saat itu. Nabi sedih kan? Orang backup dia selama ni. Okey. Tapi Nabi ada seorang lagi ada backup Nabi. Siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah isteri Nabi. Khadijah ni dia bukan setakat backup Nabi dari aspek ekonomi, sebab dia orang kaya di Mekah. Khadijah ni memang orang kaya di Mekah. Kaya tak kaya sebab antara perniagaan Khadijah adalah kain sutra. Jadi kain sutra ni kalau nak mereka kena ada model yang besar, kan, kena ada model yang besar. Sebab tu sebenarnya Khadijah disebut sebagai jutawan di Mekah, kan. Kahwin dengan Nabi, Khadijah backup Nabi dari sudut ekonomi. Khadijah bukan setakat backup Nabi dari aspek ekonomi tapi perkara yang paling terpenting ialah Khadijah ni dia sentiasa merangsang motivasi dalaman Nabi. Itu penting. Itu penting. Isteri kan? Isteri. Contoh. Masa Nabi SAW balik daripada Gua Hira, kan Nabi balik tak kan, sehingga turun ayat ya ayyuhal muzammil. Kami gementar, tak pucat satu. Kerana jadi Nabi habaq kat Khadijah. Satu. Khadijah binti Khuwailid, isteri. Dia dengar Nabi cerita tu. Dia pun rasa pelik. Bukan dia tak rasa pelik. Tapi Khadijah ni dia tak boleh tiap. Dia tak kata macam ni, dia tak kata itulah bang. Dia pergi naik atas bukit tu siapa? Dia tak kata macam tu. Kan? Macam kalau suami kita balik urun jerai, balik kita boleh tiap dulu. Bukan tak sayang. Kan kita boleh itulah bang, orang kata dah urun jerai tu keras duk pergi naik juga. Alah demam, berakai kan. Khadijah tak macam tu. Khadijah dengar, dia rasa pelik. Okey. Tapi Khadijah apa yang disebut? Ini yang dicatat kata Imam Al-Bukhari dalam isu Gua Hira lah, fi Ghar al-Hira. Wallahi la yukhzika abada innaka la tasil ar-rahim wa taksib al-ma'dum wa tu'inu ala nawaib al-haq. Ini kata-kata Khadijah yang masyhur. Lebih kurang macam ni ayat dia lah. Saya translate bahasa orang Kedah. Sebab majoriti hadapan dari Kedah. Okey. Wallahi la yukhzika abada. Abang, demi Allah, abang jangan bimbang. Allah tidak akan menyakiti abang. Abang kan orang baik. Itu ayat dia.
Khadijah merangsang satu motivasi dalaman suami. Ya. Okey, itu pengajaran kita boleh ambil tu. Kalau suami kita ada masalah, suami kita berkongsi isu, kata abang kan orang baik, insya-Allah Allah Taala jaga abang. Itu. Kan? Abang mau sopa ya. Itu. Itu kena ayat pertama. Abang mau sopa ya. Orang dah bagi kita berkali-kali. Tak faham juga itu kena. Gitu. Tapi Khadijah tak, wallahi la yukhzika abada. Demi Allah, Allah jaga abang. Allah tidak akan menyakiti abang. Innaka la tasilur rahim. Khadijah ungkit kebaikan yang Nabi buat. Kan abang ni seorang orang yang suka menghubungkan silaturahim. Khadijah sebut. Kan abang kan? Gitu. Kan abang ini orang yang suka taksibul ma'dum. Abang kan suka tolong orang susah. Dan abang suka menghormati masyarakat, meraihkan tetamu. Allah akan jaga abang, jangan bimbang abang. Walaupun Khadijah pun rasa pelik. Nabi SAW cerita, bukti dah Khadijah pergi jumpa dengan Warqah bin Naufal. Itu pergi cerita apa yang berlaku. Okey. Di saat Khadijah duk backup Nabi, merangsang motivasi dalaman Nabi, senantiasa menjadikan Nabi seorang yang positive thinker, dasar positif dalam kehidupan, dalam membawa Islam, positif, bukan negatif, kan? Nak merangsang semangat Nabi. Di saat itulah Allah wafatkan Khadijah. Aduh, kan? Allah wafatkan Khadijah. Maksudnya pada tahun yang sama Allah telah matikan Abu Talib. Tak berapa lama Allah matikan Khadijah binti Khuwailid. Hak inilah yang saya nak ambil pengajaran. Ni tak pergi Isra Mi'raj gini. Inilah pengajaran yang kita boleh ambil. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Di saat Nabi SAW amat memerlukan Khadijah, amat memerlukan Abu Talib, di saat itulah Allah Ta'ala ambil dua tokoh ini. Apa pengajaran kita boleh ambil? Pengajarannya ialah tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah Ta'ala. Allah nak didik Nabi, Allah nak bagi tahu Nabi, dan juga Allah nak bagi tahu kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu apa? Pengharapan yang terakhir, sandaran yang terakhir, pengharapan yang mutlak bukan kembali kepada manusia, tetapi kembali kepada pencipta Rabbul Jalil, kembali kepada Allah. Sandaran yang terakhir bukan kembali kepada manusia. Kalau kita ada masalah, mohong sangatlah kalau kehidupan kita tak ada masalah. Tidak, kita ada masalah anak, kita ada masalah isteri, kita ada masalah suami, kita ada masalah jiran, kita ada masalah itu, kita ada masalah hutang, kita ada masalah ini, masalah itu, dan masalah ini. Kita boleh cerita masalah kita kepada manusia. Tok Imam, saya ni begini, YB saya ni begini, nah, Pak Cik Man saya ni begini. Tetapi kalau kita meletakkan sandaran yang terakhir kembali kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi sandaran itu letaklah yang terakhir kembali kepada Allah. Ini Allah nak ajak Nabi, Allah nak didik Nabi. Apatah lagi Islam yang Nabi bawa ini bukan hak milik manusia. Islam ini hak milik Allah. Sandarkan kepada Allah yang terakhir. Baik, apa formula yang Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi? Cara untuk nak berkomunikasi dengan Allah bila mana kita ada masalah. Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi. Apa dia? Allah akan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wa atwan wa aqwamu qila. Allah beritahu dalam Al-Quran, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan bebankan kepada engkau wahai Muhammad satu bebanan yang cukup berat dalam nak bawa agama Allah. Quran yang Nabi nak bentangkan kepada masyarakat bukan senang, bukan semua masyarakat faham. Ketika itu kata Allah, dalam keadaan yang depressed, stress, tension, kata Allah, inna nasyi'atal laili, bangun malam, habaq mai, ada masalah apa?
Ini Allah Ta'ala ajak Nabi. Sebab itu menjadi kewajipan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat tahajud. Bagi tahu kepada aku, kata Allah, inna nasyi'atal laili ya asyaddu wata'an. Apa yang Allah Ta'ala buat? Apa yang Allah Ta'ala buat? Bangun malam, bagi tahu kepada Allah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, berhari-hari, bagi tahu kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala buat? Allah akan serapkan ketenangan dalam jiwa kita. Ini yang Allah ajak Nabi. Sebab itu Allah bagi tahu dekat Nabi, jangan harap kat orang. Sandaran yang terakhir, harap kepada aku. Tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah Ta'ala. Hati kita nak tenang, bukan boleh buat-buat, betul tak? Contohlah, contoh. Kita duduk dengan suami, duduk dengan isteri 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba meninggal. Tension tak? Kita harap kat dia aja. Kita tak kerja apa. Kita harap sandaran kepada dia aja. Tuk meninggal, anak kecil-kecil. Contoh. Kan? Anak kecil-kecil lagi. Kita tak harap pada siapa. Hati kita serabut. Bolehkah kita nak buat? InsyaAllah tenang, insyaAllah tenang. No, tak boleh. Ketenangan-ketenangan ni bukan boleh kita buat-buat. Jadi siapa yang akan menghadirkan ketenangan ini? Allah. Inna nasyi'atal laili ya syaddan wa atan wa aqwamu qila. Kata Allah, bangun malam, cerita kepada aku akan serapkan, aku akan hadirkan ketenangan dalam jiwamu. Sebab itu Allah, pengajaran yang pertama ini Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi memang amat-amat memerlukan Khadijah binti Khuwailid, amat-amat memerlukan Abu Talib, di saat itu Allah Ta'ala matikan mereka. Karena Allah nak didik kita. Bukan Nabi Muhammad juga, didik kita. Pengharapan yang terakhir, pengharapan yang mutlak, sandaran yang terakhir. Kembalilah kepada Allah. Itu yang pertama. Pengajaran yang pertama dalam sirah. Seterusnya Allah Ta'ala minta Nabi SAW pergi ke Taif. Sirah-sirah ni semua tuan-tuan tahu. Cuma saya nak ambil ibrah, nak istifadah pengajarannya untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Allah minta Nabi pergi ke Taif, pergi bagi tahu Islam di Taif. Okay, saya ringkas cerita. Maka ketika itu tak ada siapa pun yang terima Islam. Allah minta Nabi pergi masuk ke pekan-pekan, masuk ke bandar-bandar, masuk ke jumpa masyarakat, ke pasar-pasar, jumpa orang bagi tahu Islam, bagi tahu Islam. Orang tak mau Islam. Mudah ringkasnya itulah. Mau Islam. Nabi kecewa tak? Kecewa. Pakai manusia, Nabi fras. Kecewa, orang tak mau Islam. Dakwah yang pertama yang Nabi buat, tak mau Islam. Jadi Nabi pun patah balik. Sebelum nak sampai ke Mekah, maka Nabi singgah saat di kebun anggur milik Ibn Rabi'ah. Okey, kita stop saat dalam kebun anggur, kita pergi ke Taif tadi. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Mahiyal abrah, mahiyal istifadah. Apa pengajaran yang boleh jadikan pedoman dalam kehidupan kita? Tuan-tuan, muslimin, muslimat rahmatillah Allah Ta'ala. Kehidupan kita tak semuanya indah. Tidak? Ada masa hujan, ada masa banjir, ada masa kemarau. Ini hidup, ini hidup. Ada masa senang, ada masa susah, ada masa sekabut perut. Itu. Ada masa tenang, ada masa kita kecewa, ada masa kita tidak pernah kecewa. Baik, tuan-tuan, Nabi SAW bila tak berjaya di Taif, Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat As-Sami'ul Basir, Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat Innahu huwas Sami'ul Basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tuan-tuan, muslimin muslimat, Allah nampak tak di saat kita senang ataupun di saat kita susah? Allah nampak tak di saat kita gagal ataupun di saat kita tidak gagal? Allah nampak tak? Nampak. Baik, antara pengajaran yang paling terbesar yang saya nak cerita pada tuan-tuan, walaupun Nabi tidak berjaya di Taif, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat usaha yang Nabi buat. Allah bukan melihat hasil yang Nabi dapat. Ini term yang kita kena pegang. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hasil yang Nabi dapat, maka Nabi adalah seorang Rasul yang gagal. Betul tak?
Tapi dah, Allah Subhanahu wa taala tengok apa usaha yang kita buat. Apa yang usaha tuan-tuan dan muslimin muslimat buat dalam membuat al-khairat, dalam membuat kebajikan, dalam buat kebaikan. Ada orang kata kita buat tu, orang kata, orang buat ni, orang kata, kan? Kita buat kebaikan pun orang kata. Kadang-kadang kita tak larat nak beletiak lah. Anak kita nasihat dah, tom-tam, ayak botol ni tak nak jambi lah. Contoh itulah. Tak larat dah. Pergi jumpa pakar motivasi, bayar 3-4 ribu tu. Tak larat dah. Letih dah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, Allah tengok usaha yang kita buat. Allah bukan nak tengok apa yang kita dapat. Ini sifat Allah, kan? Ini sifat Allah. Kita dah buat kebaikan, orang kata, biar orang kata. Kerana Allah di saat itu melihat apa? Melihat apa yang Nabi buat, usaha yang Nabi buat. Allah bukan nak tengok hasil yang Nabi dapat. Itu adalah pengajaran yang kedua. Baik. Nabi SAW nak balik ke Mekah. Ini tak balik Surah Mi'raj lagi. Nak balik ke Mekah, Nabi singgah di kebun anggur. Ini yang disebut dalam kitab Sirah Muhammad Sa'id dan Ramadan Al-Buti. Nabi singgah di kebun anggur. Nabi sadar, dah letih kan? Dah letih. Nabi sadar, letih dan sadar. Nabi pergi dengan Zaid bin Harisah. Dan sebenarnya Nabi pergi ke Taif dan pergi dengan Zaid bin Harisah. Nabi sadar letih, tak larat. Okey lah. Masa Nabi duduk sadar di kebun anggur Ibn Rabi'ah, milik nama Ibn Rabi'ah, anak-anak Ibn Rabi'ah, Utbah wa Utaibah, dia duduk perhati kan? Perhati. Okey, sebelum tu masa Nabi SAW duduk sadar tu, Nabi letih. Fras tu ada lah kan, manusia macam ni. Maka Nabi SAW angkat tangan doa. Yang tu dulu. Doa ni semua orang tahu lah. Cukup famous lah doa ni. Doa yang disebut Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillati hillati wa hawani 'alin nas wa anta rabbul mustad'afin wa anta arhamar rahimin. Rabbi ila man takilni, ila akhir doa lah, panjang doa tu. Doa Nabi yang sebut, ya Allah, aku mengadu kepadamu kan di atas kelemahan aku dan keupayaan aku ni terbatas, dan juga aku ni hina di sisi manusia, kerana Engkau lah Tuhan yang menjaga orang yang lemah macam aku ni. Bukan itulah. Baik. Tuan-tuan rahmatullah oleh Allah Ta'ala, pengajaran yang saya nak ambil, yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan ialah, inilah cara berdoa agar Allah Ta'ala dengar doa kita. Step ni, step ini cara doa kita. Okay. Bukanlah kita nak ambil pendekatan cara Nabi buat. Doa Nabi buat. Tuan-tuan rahmatan dari Allah Ta'ala, Nabi bila kita nak berdoa dengan Allah, kita nak minta Allah ni ambillah perhatian. Bukanlah nak ambil perhatian, kita nak rayulah agar Allah Ta'ala dengarlah. Okey, maka kita kena menggunakan konsep perhambaan yang tinggi. Perhambaan ni maksudnya apa? Apa makna perhambaan? Kita merendahkan diri kita. Apa bukti dalam sembahyang yang menunjukkan kita adalah perhambaan? Tak rokok sujud kita pun dah pernah ada sujud di lantai. Kita pernah sujud dekat suami kita, pernah sujud dekat isteri? Tak pernah. Perbuatan kita pergi sujud depan orang adalah perbuatan yang adalah penghinaan untuk kita. Jadi nak menunjukkan perhambaan ialah kita sujud dan rokok. Itu perhambaan. Okey. Dalam doa nak menunjukkan perhambaan kita dengan Allah agar Allah dengarlah kata-kata kita, maka kita kena guna konsep perhambaan. Perhambaan macam mana gini? Cara Nabi buat. Cakap bahasa Melayu tak apa. Bahasa Kedah pun Allah faham. Sik faham, jeneri pun faham. Tak ada masalah lah, cukup. Gitu. Kan? Tak cakap KL pun tak apa. Katakanlah macam ni, ya Allah. Dia cakap Allah, Nabi buat lah. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku nak abang siapa lagi ya Allah. Itu cara bahasa Kedah. Saya terjemah bahasa Kedah. Aku nak abang siapa lagi ya Allah. Keupayaan aku ni tak tahu mana. Itu bahasa Kedah. Kan? Keupayaan aku ini tak tahu mana. Atau benda bahasa KL, keupayaan aku ini terbatas ya Allah. Itu bahasa KL. Kan?
wa qillati wa hawani 'anil nas, aku adalah insan yang paling hina di sisi manusia. Perhambaan. Wa anta rabbul mustata'afin, ya Allah, engkaulah Tuhan yang jaga orang lemah macam aku. Jangan engkau serahkan urusan aku ini kepada orang lain, ya Allah. Itu cara-cara pendekatan kaedah perhambaan. Selagi mana engkau tidak marah, falan ubali. Selagi engkau tidak murka kepada aku tidak akan peduli apa orang nak kata. Okey, format doa kita kena macam tu. Ni nak Ramadan dekat ni kan, doa kena macam tu. Konsep perhambaan, kita rendahkan diri kita. Okey, tuan-tuan, Allah dengar, Allah Al-Basir, Allah As-Sami'. Bila Nabi SAW berdoa macam tu, apa yang Allah Ta'ala buat? Allah bagi cash. Di saat Nabi berdoa macam tu, tiba-tiba anak Ibn Rabi'ah, tukang apa nama, tuan anggur, kebun anggur ni, dia ada anak dua orang. Dia pun duk perhati Nabi duk berdoa. Dia pun tak faham lah, ada pun tak Islam. Tapi dia berkesian, datang perasaan rifqah, kesian. Allah bagi datang perasaan kesian dekat dua anak. Yang adik abang duk cerita, apalah dia pun ni, dah tak mau apa hak dia bawa, jangan nak baling batu, janganlah dia hina dia, sudah datang perasaan kesian dengan Allah Ta'ala bantu. Satu, tak apa, tak bagi. Dua-dua berhati ini, dia pergi panggil Adas ni hak duk jaga kebun anggur pok dia lah. Panggil Adas hampir bagi buah anggur dengan ayak sejuk ni, pergi bagi dekat Nabi SAW. Dia tak mak Nabi lah, dia mak tu laki-laki yang duk sadar tu. Ya, Adas pun bawa anggur pergi letak dekat Nabi. Nabi pun tengok ni. Okey, Nabi pun tengok. Okey, maka Nabi ambil buah anggur, Nabi nak makan, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka di saat itulah Adas pun terkejut. Sat. Aku tak pernah dengar lagi orang kampung ni baca Bismillahirrahmanirrahim ni. Masami'tu hadhil kalimat sabiqan min hadhil qaryah. Aku tak pernah dengar lagi lah apa orang kampung baca Bismillahirrahmanirrahim ni. Nabi kata, hang ni siapa? Kata Adas, aku ni Adas. Wa ana min Nainawi. Aku ini yang main daripada Nainawi, bukan satu perkampungan lah yang ada di sana. Nabi senyum. Nabi kata, Adas, gini, kenal tak Nabi Yunus? Kenal? Okey, mungkinlah Yunus itu datang daripada Nainawi. Yunus itu adalah saudaraku, Nabi Yunus. Kami ni para Nabi. Adas terkejut sebab Adas ni Nasara. Dia terkejut. Dia tengok Nabi, dia tatap wajah Nabi, dia peluk Nabi seperti yang dicatatkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Peluk Nabi, dia tatap Nabi, dia cium Nabi, dari Nabi maka dia kata, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Apa pengajaran yang kita boleh ambil dalam kehidupan kita? Tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah Ta'ala. Allah kalau dia nak selesai masalah kita, mudah ya, kan dia payah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia nak selesai masalah kita, dia petik jari. Itulah simple ya, petik jari je. Nama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi kadang-kadang memang Allah Ta'ala biarkan, mungkin kita berada dalam keadaan kesusahan, kesulitan, kesukaran. Bukan kerana Allah Ta'ala tak boleh selesaikan masalah kita, boleh. Tapi Allah nak tengok pengharapan kita tu. Allah nak tengok rayuan kita tu. Come on, rayuan kita tu. Allah nak minta kita sebut Allah tu. Kan? Bukan nak sebut, aduh, tak langgar tu. Itu. Bukan itu. Allah nak minta kita mengeluh. Kita mengadui, orang Kedah kata. Allah, ya Allah. Ya Allah, aku lemah, ya Allah, ya Allah. Allah nak dengar itu tu. Itu. Tapi Allah Ta'ala boleh selesaikan mudah ya. Tengok, di Taif Allah biarkan Nabi berada dalam kesulitan. Maka Allah Ta'ala hiburkan berkat daripada doa yang Nabi SAW buat.
Allah hadirkan adas masuk Islam simple saja. Dalam sirah ini sebenarnya Nabi juga telah mengislamkan jin di Wadi Nakhlah. Tapi saya tak ceritalah bab jin ni. Yang tu kena Ustaz ni. Yang tu kena Ustaz ni. Itu dia kena cerita bab tu. Kerana ala-alam ghaib. Nabi telah mengislamkan jin yang disebut dalam beberapa tafsir adalah jin yang main daripada zaman Nabi Musa. Nak buat umur berpanjang Islam. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jin yastami'una al-Quran. Itu adalah Quran surah Al-Ahqaf. Okey, mesti tak bahas itu. Sebab tak sampai surah yang lain. Okey. Okeylah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pengajaran yang kita boleh ambil. Allah Taala boleh mudahkan urusan kita kalau Allah nak. Allah nak. Nabi balik ke Mekah. Wa bainama ana fil hatim. Ini yang disebut oleh Al-Sa'sa'ah. Sebuah hadis. Wa bainama ana fil hatim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik duduk di Mekah dalam bilik semua. Masa inilah yang disebut dalam sebuah hadis Imam Al-Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Abu Dzar yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam furuja an saqfi baiti wa ana bi Makkah fanazala Jibril alaihi salam fafaraja sadri thumma ghasalahu bima'in zamzam thumma jaa batastin min dhahabin mumtali'in imanan wa hikmah فأفرغه في صدره ثم أطبقه. رواه الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري. Nabi SAW sedekah. Buat kesimpulan daripada hadis yang saya baca tadi, yang terdapat dalam Imam Bukhari, sahih, hadis sahih. Balik furja ala saqfi baiti, tiba-tiba atap rumah Nabi terpelohong itulah. Terbuka. Pam terbuka. Kemudian turun Jibril. Fanazala Jibril alaihi salam. Fafarija sadri. Jibril turun, Jibril belah dada Nabi, kan? Thumma ghasalahu bima'in zamzam, maka cuci air zamzam. Thumma jaa batastin min dhahabin mumtali'in imanan wa hikmah. Wa mai mangkuk yang buat daripada emas, Jibril wa mai mangkuk daripada emas. Dalam mangkuk tu ada iman dan hikmah. Fa afraghahu fi sadri thumma atbaqah. Maka dimasukkan iman dan hikmah dalam lidah Nabi, kemudian tutup. Okey, muslimin. Lepas tu habis naik borak pergi ke Baitul Maqdis. Okey. Apa ibrah pengajaran kita boleh ambil? Ini besar, yang ini besar. Nah, besar untuk saya lah. Kan saya yang dosa banyak ni. Juga untuk kita semua. Pengajaran yang kita boleh ambil sebenarnya bukanlah hati Nabi itu kotor. Nabi dah dicuci dah di rumah Halimatus Sa'adah Az-Zu'aid, betul tak? Ini cuci kali yang kedua. Cuci kali yang kedua. Di dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Apa pengajaran? Apa simbolik sebenarnya yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita? Apa simbolik sebenarnya yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita? Simbolik yang terbesar yang Allah Ta'ala minta Jibril alaihi salam cuci hati Nabi, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya sebelum pertemuan dengan Allah, perkara asas yang Allah nak tengok adalah hati yang bersih. Itu hati yang bersih. Bukan dulu jubah kita yang beli daripada Mekah, bukan kopiah kita yang beli di Madinah. No, bukan yang tu dulu. Tapi perkara asasnya ialah hati yang bersih. Bila nak bertemu dengan Allah, bila nak berjumpa dengan Allah, kena hati yang bersih. Itu. Tuan-tuan, muslimin, muslimat rahmatillah. Mana mungkin apa yang ada dalam hati kita ni nak diangkat untuk dibawa kepada Allah dalam keadaan hati kita ada masalah. Saya buat contoh. Ayat motor ni. Ayat motor ni, saya dengar dalam ni ada ayat. Kalau saya kocok, dia keluar lah, dia terbit dah, dia tak keluar. Ni saya kocok kuat ni ayat ni, maka dia tak keluar. Yang dalam botol ni ada ayat, dia tak keluar. Pasal apa dia tak keluar? Pasal dia telah pun ditutupi dengan
penutup ini. Bagaimana hasrat kita yang ada dalam hati kita ini, kita nak angkat, nak bawa untuk bertemu dengan Allah agar hajat itu tercapai, dipenuhi oleh Allah dalam keadaan kita ada dosa-dosa yang banyak. Sebab itu kadang-kadang memang orang kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Memang formula mencegah kemungkaran adalah semayang. Betul? Semayang. Tetapi kita tidak menyempurnakan falsafah semayang yang betul. Okey, saya sebut. Kenapa kita kena ambil wudu? Pasal muka kita kotor lah. Tak? Kan? Pasal apa kita kena ambil wudu? 4 rukun wudu. Muka, tangan, kepala dan kaki. Kenapa kita kena ambil wudu? Kenapa kena ambil wudu dengan air? Bila tak layak boleh tayamum lah. Kenapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam membicarakan tentang konsep wudu ini, membicarakan bahawasanya kita ambil wudu bukan nak cuci kekotoran yang ada di muka kita semata-mata. Perkara yang paling pentingnya ialah untuk membersihkan dosa-dosa yang berada di muka kita menggunakan medium air. Tu ayat tu. Sebab tu kita kena fa'asbaghil wudu. Sebab tu kita kena ambil wudu sempurna. Kerana nak membasuh hati kita itu, nak membasuh dosa-dosa di muka, dosa-dosa di tangan, dosa-dosa pemikiran kita itu yang rosak itu, nak basuh dosa-dosa kaki kita yang melangkah ke tempat perkara-perkara maksiat dan mungkar. Sebab itu tuan-tuan muslimin sedemikian rahmatillah dari Allah Ta'ala. Sebab itu simboliknya ialah Allah Ta'ala buat macam tu. Ialah sebelum nak bertemu dengan Allah, hati kita kena bersih. Macam mana Allah nak angkat doa kita kalau hati kita tidak bersih? Sebab itu kadang-kadang kita kena transfer doa kita. Kita habaq kata bayar nak pergi umrah, doa kat saya dah. Pasal nak kita kata macam tu? Pasal apa kita kena macam tu? Sebab kita nak transfer. Kadang-kadang mungkin doa kita ni Allah tak angkat. Sebab kita tak tahu dosa apakah lagi yang Allah tak ampun. Kita tak tahu. Yang hidup 50 tahun, kita tak tahu. Mungkin dosa kita dengan mak kita. Mak kita pun dah mati dah. Kita tak tahu selama ni mak kita tak pernah maafkan kita. Dia pun tak sempat nak maafkan kita. Kita pun tak tahu. Itu. Kita pun tak tahu dosa apa lagi yang Allah Ta'ala masih lagi nak sekat. Tak tahu. Sebab tu kita kena tunggu Ramadan. Minta Allah Ta'ala ampun semua dosa kita. Sebab itu kita kadang-kadang kena transfer doa. Maman Nabi Umrah. Maman doa untuk saya lah. Minta Allah Ta'ala ampun dosa-dosa saya. Itu first. Selain daripada minta lain-lain lah. Minta Allah Ta'ala mudah urusan bini saya ni. Maman nak nikah seorang lagi. Ya Allah ni tak bagi. Tambah tu nombor 10. Contoh. Kan? Minta Allah Ta'ala dosa maafkan saya. Maman lah. Waktu minta lah 2, 3, 4, 5. Tak kisahlah. Itu first. Okay. Baik. Maka Nabi SAW pergi ke habis bedah-bedah apa semua, cuci yang semua selesai, naik borak pergi ke Baitul Maqdis. Betul? Ke Baitul Maqdis. Okey. Sampai ke Baitul Maqdis. Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis. Ini yang telah pun satu hadis disebut oleh Abdurrahman ibn Sakhrin, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan sudah Imam Muslim. Uti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan usra bi ina'in fihi khamar wa bi ina'in fihi laban fa nazara ilayhima fa akhadha al-laban fa qala lahu Jibril alhamdulillahi alladhi hadaka lil fitrah law akhadhta al-khamra ghawwat ummatuk. Rawahu Imam Muslim. Nabi pergi ke Baitul Maqdis secara kerekahan pergi ke Baitul Maqdis, naik borak tu sampai ke Baitul Maqdis sambil sembahyang bersama dengan para Nabi di Baitul Maqdis. Okey. Sampai habis sembahyang, selesai dah, sebelum nak Mi'raj disebut, maka ketika itu Nabi ditunjukkan fa akhadha al-laban. Nabi fa nazara ilaihima. Jibril wa maibah susu dan arak. Betul tak? Kan itu popular dah tu.
dalam Baitul Maqdis peristiwa Isra Mi'raj. Nak susu ke nak arak? Jibril tanya, nak mana? Nak susu ke arak? Nabi pun ada option, arak kan susu. Dia tengok satu nak ni ya, susu ke arak? Arak ke susu? Nabi ambil susu kan. Walhal arak tak diharamkan lagi. Kalau ikut kepada selera manusia ni, arak lah lebih elok. Lah tak elok lah, dah haram kan, dengan bau dia mungkin nah. Tapi Nabi ambil susu. Bila ditunjuk Nabi, fanazara ilaihima, ditunjuk, maka Nabi tengok ni, fanazara ilaihim, tengok dulu Nabi yang mana ni ya, maka Nabi ambil susu. Masa Nabi ambil susu, Jibril alaihi salam tidak mempengaruhi minda Nabi untuk ambil susu. Bukan Jibril suruh ambil susu, no, tak, tidak mempengaruhi minda Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil susu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil susu? Persoalannya, kenapa persoalannya Nabi ambil susu, tak ambil arak? Tuan-tuan, inilah yang saya nak beritahu. Ingat, hati yang bersih, tindak balas dia akan suka perkara yang bersih. Hati yang elok, tindak balas dia akan suka benda yang elok. Reflex. Sebab Nabi dicucikan hati. Sebab tu kalau Muslimat Hasan dalam Sirah An-Nabawiyah berkaitan dengan Ustaz Abdullah dia berajak kan, Nabi pergi Gua Hira kan, betul tak Nabi pergi Gua Hira? Okey, Nabi tak diutuskan lagi menjadi Rasul pada masa tu pergi naik Gua Hira. Nah, naik Gua Hira. Okey, pasal apa Nabi naik Gua Hira? Pasal apa Nabi naik Gua Hira? Pasal kan Nabi dah dicuci hati di rumah Khadijah binti Khuwailid, minta maaf, di rumah Halimatus Sa'adah Az-Zu'aib kan. Nabi bila hati dia bersih, dia tak boleh tengok kerosakan masyarakat di Mekah. Dia tak boleh tengok judi, arak, melari gelek, penzinaan, serabut perut dengan masyarakat di Mekah. Akhirnya dia menyendiri. Sebab apa? Hati yang bersih, tindak balas dia akan suka perkara yang bersih. Sebab tu bila hati kita bersih, bila yang ada di depan kita itu perkara yang tak bersih, kita rasa memberontak tak? Contoh ini, contoh kita pergilah rumah anak menantu kita, contoh belah-belah Kuala Lumpur, Johor Bahru, habis mana nanti kita sekolah ni, pergi. Bila kita pergi sana kan, masjid sebelah aja orang azan, tengok anak-anak menantu kita duk buka TV lagi, duk hoha-hoha lagi. Cucu kita buat tengok sadar atas cushion tu, kita rasa macam mana? Kita rasa syok kan? Kita rasa macam mana? Tersyok. Azan duk dengar dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Kalau kita rasa, oh serabutlah, tutup TV tu, kata-kata tutup TV tu, orang azan tu, maksudnya hati yang bersih, dia akan bertindak balas dengan perkara yang tak elok. Itu kan, hati yang kotor, dia akan bertindak balas dengan perkara yang kotor. Wa idza dzukirallahu wahdah ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Allah bagi tahu kedudukan manusia. Ada orang yang wa idza dzukirallahu wahdah, apabila disebut tentang nama Allah, dia serabut. Dia serabut. Pelik kan? Allah sebut. Bila mana tentang, disebut tentang Islam, tentang syurga, neraka, halal haram, ini sikit halal haram, sikit syurga neraka, sikit syurga neraka. Kan? Hak syurga neraka ni bukan kita yang sebut, Allah yang minta sebut, Nabi yang minta sebut. Yang kita nak serabut tu pasal apa? Tapi serabut. Pasal apa dia serabut? Pasal hati yang kotor, dia tak akan suka perkara yang bersih. Wa idza dzukirallahu wahdah, dan apabila disebut tentang selain daripada itu, dia jadi seronok pula. Itu. Dia seronok dengan hiburan, dia seronok dengan hiburan-hiburan, dengan dosa jadi seronok. Dia seronok. Sebab apa? Hati yang kotor. Dia akan suka perkara yang kotor. Dan ibaratnya beginilah, saya nak sikitlah, saya nak satu formula yang kita rasa macam mana kita nak cek hati kita ni elok, mudah-mudahan.
Ini saya kata untuk diri saya tak kata orang lain. Kadang-kadang kan kita duduk-duduk orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu hati kita terpanggil nak pergi. Pada masa tu kita duduk tengah minum teh tarik. Kan? Okeylah. Orang dah azan habis, orang dah sembahyang habis, kita duduk minum teh tarik. Tahu tak apa yang berlaku? Kita sedang membesarkan teh tarik daripada Allah. Sepatutnya kita membesarkan Allah daripada teh tarik. Kerana perkataan Allahu Akbar itu menunjukkan kepada apa? Menunjukkan bahawasanya di saat itu tidak ada siapa yang paling besar, hanya Allah. Tetapi kita terlupa, kita kata teh tarik kita lebih besar daripada Allah. Jadi nak jadi macam tu, kita rasa tertarik. Aku tak boleh, aku nak kena orang azan. Tak boleh duduk tu bagus. Tak boleh duduk tu. Istilah orang Kedah kita terasa tak boleh duduk. Tuan-tuan muslimin selamat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, itu pengajaran yang kita ambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil susu kerana apa? Hati yang bersih tidak balas. Ustaz main dah. Tak okey. Ustaz Muhtas tak main. Okey. Baik, main begitu dah. Okey. Lepas tu thumma akhadha bi yadayya فعرج بي إلى السماء فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا قال جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد فقال أرسل إليه. Okey, gini. Jibril alaihi salam ini Mi'raj, naik ke langit. Pegang tangan Nabi. Naik Buraq, naik Mi'raj, naik ke langit pertama. Okey. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Sikitlah pengajaran yang saya boleh kongsi sikitlah sini. Nak beritahu Jibril dengan Nabi SAW ni rapat dan rapid. Jibril nak bawa Nabi jumpa dengan Allah Ta'ala. Nak beritahu Jibril duk kawan dengan Nabi ni lama. Tapi kawan mereka adalah kawan untuk akhirat. Sebab tu saya nak beritahu kepada tuan-tuan muslim-muslimat. Dalam kita berkawan, kita tahu kita ada kawan dunia, kita ada kawan akhirat. Jangan lupa Quran sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu idal muttaqin. Allah sebut dalam Al-Quran, ingat kawan-kawan kita ini satu hari nanti dia akan jadi musuh kepada kita di akhirat. Jangan elok. Illal muttaqin, melainkan kawan-kawan yang bertakwa. Sebab itu kita berkawan. Tapi kita kena faham, kita ada kawan dunia, kita ada kawan akhirat. Kan? Kalau kita berkawan dengan kawan dunia, pastikan kawan hak dunia itu kita tarik dia untuk menjadi kawan akhirat. Jibril alaihi salam pegang tangan Nabi. Thumma akhadha bi yadayya. Ini yang dicatatkan oleh Imam Bukhari. Pegang tangan Nabi, nak bawa untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka di sini pengajaran yang kita boleh ambil, carilah kawan-kawan akhirat. Kan? Melebihi daripada kawan-kawan dunia. Karena bila mana kita cari kawan-kawan akhirat, ketika itu dunia akan mengecil di hati kita, sedangkan akhirat menjadi suatu perkara yang besar dalam minda kita. Itu akhirat. Okey, saya dengar. Lepas tu Nabi SAW naik ke langit pertama. Naik langit pertama. Falamma ji'tu ila as-sama'i ad-dunya qala Jibril li khazin as-sama' iftah. Ni Jibril pun naik langit pertama. Anggap macam ada pintu lah, itulah lebih kurang lah. Jibril pun kata iftah. Fastaftaha. Jibril minta untuk buka pintu ni. Jadi penjaga langit tu kata, siapa ni? Siapa ni? Kata Jibril, aku ni Jibril ni. Aku ni Jibril. Gitu. Aku Jibril. Wa man mahak? Hang main dengan siapa? Tu penjaga langit tu kata, main dengan siapa? Aku main dengan Muhammad. Jibril tak sebut Rasulullah. Dia sebut ni main dengan Muhammad ni. Okey. Ursila ilayya, apakah dia diutuskan? Dia main untuk apa? Tu. Apakah ada kerja apa ni? Kan?
Okey. Dialog ni stop kat situ. Dialog ni adalah sama dengan dialog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuan-tuan, muslimin, muslimat rahmatullah ta'ala. Saya nak sebut. Kenapa Jibril memperkenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad? Sedangkan ni Rasulullah. Ayat Quran pun ada menceritakan berkaitan dengan jangan angkat suara dengan Nabi kan. Jangan angkat suara dengan Nabi. Angkat suara dengan Nabi sama ada tinggi suara kan, kita punya pitching tinggi, ataupun sebut Rasulullah, jangan sebut Muhammad. Macam kita panggil pok kita. Pernah kita panggil pok kita hang. Hang pok kan. Kan hang Ustaz. Siapa anak siapa pok ni? Kena kan? Mak kita panggil hang Ustaz. Dah. Kau tu mari sini. Kau tu mari sini. Mung tu mari sini. Ganu kan. Tak kata macam tu, kita panggil mak, kita panggil ayah, panggil pak. Betul tak? Kan kita panggil nama-nama itu menggambarkan dia itu siapa. Tapi Jibril alaihi salam dia memperkenalkan kepada penjaga langit itu ni Muhammad. Kenapa? Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Pengajaran yang kita boleh ambil ialah begini. Satu, tak apalah satu ni. Yang kedua tu penting, satu tak apa. Satu ni menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi hanya tertakluk kepada jin dan manusia, bukan kepada malaikat. Itu satu. Tapi tak apa, itu bukan perbincangan saya. Perbincangan saya yang kedua ni. Perbincangan saya yang kedua ni nak bagi tahu tentang muslimin muslimat rahmatillah Allah taala. Nak bagi tahu gini. Nak bagi tahu malaikat Allah ni bila dia dah bertemu dengan kita, ketika itu dia dah tak pandang status. Dia tak tengoklah status kita. Siapa yang berhormat? Siapa? Tan Sri, Datuk Sri, Tuh Puan ke, yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri, Menteri Besar, Exco. Dia tak tengok dah. Para malaikat bila bertemu dengan kita sahaja, apatah lagi di saat nak ambil nyawa kita, ketika itu dia dah tak tengok apa lagi status kita. Dia tak tengok lagi, okey, untuk Datuk ni kita kena bagi kain warna kuning, satu helai RM80. No. Malaikat tak tengok itu dah. Malaikat dia hanya bawa roh kita di saat itu dengan dia mengambil sama ada mukmin wa imma kafir. Itu je. Dia hanya mengenali seseorang manusia itu sama ada seorang yang beriman atau seorang yang tidak beriman dengan Allah. Tuan-tuan muslimin simak rahmatillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memberi satu pengajaran kepada kita. Sebab itu kita kena bersiap sedia, kena memperkemaskan amalan-amalan kita yang menjadi lesen untuk kita hadap depan Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran dalam suratul Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Quran sebut faman kana yarju liqa'a rabbih. Kata Allah, siapa nak jumpa dengan aku? Siapa yang mengharap nak, Allah menggunakan kata ar-raja. Faman kana yarju. Yarju ar-raja. Siapa yang nak mengharapkan untuk bertemu dengan Allah? Akan kita harap nak bertemu dengan Allah? No. Kita nak bertemu dengan Allah. Kita nak berjumpa dengan Allah. Nak bertemu dengan Allah, nak berjumpa dengan Allah. Kata Allah, kalau nak jumpa dengan aku, kalau mengharapkan nak jumpa dengan aku, kata Allah, maka dia punya lesen untuk nak berjumpa dengan aku ialah Allah bukan nak tengok ilmu, Allah nak tengok amal. Allah bukan nak tengok PhD yang kita ada tu. Allah bukan nak tengok hak master of Usuluddin contoh. Kan? Allah bukan nak tengok hak tu. Allah nak tengok amalan yang kita ada. Amalan yang kita buat tu yang nak tunjuk depan Allah. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal. Allah sebut falyamal amila. Falyamal asalkan amila, amalan. Muslimin muslimat rahmatillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang malaikat nak tengok. Malaikat tak tengok status.
Sebab itu Jibril alaihi salam memperkenalkan ini Muhammad. Baik. Dan perjalanan yang terakhir saya boleh sebutlah. Nah, terakhir. Bila mungkin dua terakhir atau satu dua akhir itulah. Jadi bila naik falamma fataha alawna as-sama'i ad-dunya fa idza rajul qa'idun 'ala yaminihi aswida. Idza nazara qibla yaminihi dhahak wa idza nazara qibla shimalihi baka. Nabi naik, Nabi tengok ada seorang lelaki duduk. Nabi duduk. Di sebelah lelaki itu ada dua bilik. Ada dua bilik. Sebelah kanan Nabi tengok, maka Nabi dhahak. Nabi gelak, dia tersenyum. Bila Nabi SAW min qibla shimali, bila Nabi tengok sebelah kiri, Nabi sedih. Lepas tu laki-laki yang duduk tu kata, marhaban ya Nabi salih li ibni salih. Sila masuk. Wahai Nabi yang saleh dan anakku yang saleh. Nabi pun terkejut. Nabi kata kat Jibril, siapa ni? Siapa ni? Waman hadzal rajul? Kata Jibril, huwa Adam alaihi salam. Itu Adam. Okey. Ada pengajaran kat sini. Apa pengajaran yang pertama yang saya nak ambil pada tuan-tuan? Pengajaran yang pertamanya ialah tentang Nabi tengok kanan, kan? Ini dikatakan ashabul yamin, kan dalam ya, ashabul yamin wa ashabul shimal. Dalam sana dalam suratul Waqiah. Wa kuntum fi azwajan thalathah. Wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Tidak? Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Tidak ayat tu? Inilah simboliknya ashabul yamin wa ashabul shimal. Nabi tengok sebelah kanan, apa yang Nabi nampak? Syurga. Nabi tersenyum. Karena memang tidak balah manusia bila tengok keindahan di seronok. Itu. Wa ashabul shimal. Nabi tengok sebelah kiri, Nabi tengok api neraka. Kekerunan dan Nabi sedih. Itu. Tentang sebab itu dalam Quran disebut yang Quran surah Al-Waqiah, kamu esok di akhir ada tiga golongan. Satu ashabul yamin. Ashabul yamin. Ashabul yamin itu maksudnya ialah di sebelah kanan. Yang duduk di sebelah kanan. Sebab itu buku amalan kita nanti akan datang sebelah kanan. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kan? Faman utiya kitabahum bi yamini fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Quran sebut. Nanti kalau buku kita sebelah kanan sampai, okey. Tak ada masalah. Sebab Nabi SAW perhati sebelah kanan, Nabi senyum, nampak syurga. Sebelah kiri nampak neraka. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Ada dua pengajaran yang terakhirlah saya sebut yang kita nak ambil. Pengajaran yang pertama ialah tuan-tuan, Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga nak bagi kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya ialah syurga, neraka itu adalah benar. Ia bukan merupakan satu kepalsuan. Allah pertontonkan sendiri di depan Nabi SAW. Ini Adam AS. Ini syurga dan neraka. Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa syurga-syurga yang Allah sebut dalam Quran, neraka-neraka yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ia bukan merupakan satu kepalsuan yang retorik, yang reka-reka. No. Bukan. Ini syurga, ini neraka, ini halal, ini haram. Sama ada kita suka dengar, tak suka dengar, bukan kita yang tentukan. Allah bagi tahu. Dan Allah pertontonkan Nabi SAW. Nak beritahu bahawa syurga itu benar, neraka itu benar. Satu. Yang kedua, yang terakhir, Allah bawa Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi ke-7. Kenapa Allah Ta'ala bawa Nabi Muhammad SAW jumpa dengan para Nabi? Allah nak beritahu kepada Nabi bahawasanya Nabi SAW ini merupakan mata rantai membawa perjuangan orang yang terdahulu. Nabi SAW merupakan
mata rantai yang membawa perjuangan nabi-nabi yang terdahulu. Dan perjuangan para nabi-nabi yang terdahulu itu adalah benar. Dan siapa yang membawa perjuangan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadiahkan syurga. Allah akan berikan kebaikan dan nikmat yang terbesar. Allah bawa nabi tunjuk sendiri depan mata. Itu nak buat mai. Itu nak beritahu. Allah tunjuk sendiri. Jadi kita tak percaya macam mana lagi? Bukan. Hak nabi duk sebut man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Siapa yang berpuasa dengan penuh imanan, dengan penuh penghayatan, wahtisaba, dengan penuh muhasabah, Allah akan ampunkan dosa. Percaya tak percaya? Percaya. Sebab Allah bawa nabi tunjuk sendiri. Kalau dah percaya, saya muhasabah untuk diri saya, buat betul-betul. Itu. Dan muslimin dan muslimat rahmatina Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bawa nabi. Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi itu, Nabi ini, sampai Nabi jumpa sembahyang, jumpa Sidratul Muntaha. Dia curah sekat tu. Kita sambung kemudian lah. Entah kita nak tunggu tuan pun boleh berehat sikit. Boleh berehat sekejap. Entah nak tunggu Fadil Ustaz Mukhtas ni. Sampai semuanya ada satu pengumuman lah yang saya nak umum pada tuan-tuan. InsyaAllah pada esok hari. Pada esok hari jam 8.30 kita start sampai pukul 1 tengah hari kita ada program Carnival PAS kawasan Merobok. Carnival PAS kawasan Merobok. Banyak aktiviti yang dihidangkan. Kita ada pertandingan masak. Masuklah kan, bawa tu je lah, bawa dapur portable tu je lah. Ayam apa semua, bahan-bahan mentah kita sedia. Bahan-bahan mentah kita sedia. Adalah anak muda kita tahap minat naik motor, kita ada ARC. InsyaAllah 8.30 mereka berkumpul di titik semeling. Begitu kan anak-anak lah. Jangan lupa pakai helmet. Itu. InsyaAllah kita akan ada 3 ahli parlimen. Ahli parlimen Pedang, ahli parlimen Al-Ustaz, dan ahli parlimen kita sendiri, Abang I, Nabi Nazri sendiri akan bermula di sana 8.30 di titik semeling. Banyaklah aktiviti yang peringkat muslimat, peringkat muslimin, remaja, anak muda kita. InsyaAllah kita esok kita mula jam 8.30 pagi sampai 1 tengah hari, tak lama pun. Dan paling terpenting untuk ini, saya anggap macam mak-mak saya ada, mak-mak saya berada, kak-kak saya berada ni, ayah anda jemaah khair berada. Paling terpenting esoknya adalah cek kesihatan percuma. Hak tu penting. Hak tu boleh penting tu, ya Allah. Hak tu penting. Cek kesihatan percuma. Ceklah darah tinggi naik tak naik lagi. Kan? Gula kena. Itu ada cek. Pemeriksaan percuma. InsyaAllah akan ada. Jadi tuan-tuan muslimin, wawalkanlah program untuk esok Carnival PAS pilihanku. Carnival PAS pilihanku. Dan juga ada SPR. Esok ada van SPR. Jadi siapa-siapa yang mungkin sebelum ni dia ada alamat lain untuk mengundi, dia boleh main bawa IC untuk buat proses dengan van SPR esok. Mereka akan main. Mereka akan main untuk buat mengundi. Kerana PRN kita pun tak dekat lah, tak jauh dah ni. Kita pun dijangka mungkin dalam bulan 6 atau bulan 7 itulah. 6 bulan 7 itulah, tak lama dah. 6 bulan 7 itu untuk pilihan raya peringkat negeri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah min al-'ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tuan tunggu sana, entah Ustaz Mukhtas ni dalam perjalanan. Wallahu a'lam bissawab.